Ini bab qiyamul lail. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan menyimpul di atas bahagian belakang kepala seseorang dari kalangan kamu apabila dia tidur. 3 simpulan, di mana dia memukul di tempat setiap simpulan itu, dengan ataupun sambil dia mengatakan, alaika lailun tawilun farqud, teruskan tidur, malam masih panjang, tidurlah. Jika dia sedar, ataupun kalau seseorang itu sedar, dia pun menyebut nama Allah, dia pun berzikir kepada Allah, in hallat uqdatun, terbukalah satu ikatan. Kalau dia berwudu, terbuka satu ikatan lagi. Dan kalau dia bersembahyang, terbukalah satu lagi ikatan, yakni ikatan yang ketiga. Maka berpagilah dia dalam keadaan cergas dan senang hati. Jika tidak, berpagilah dia dalam keadaan tidak tenang dan malas. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, jangan kamu tinggalkan qiyamul lail, yakni bersembahyang pada waktu malam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sakit atau dia penat, dia akan bersembahyang sambil duduk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang bangun pada sebahagian malam, sebahagian dari waktu malam, lalu bersembahyang, dan dia menyedarkan istrinya. Kalau istrinya tidak mahu, direnjisnya air di mukanya. Allah merahmati seseorang perempuan yang bangun pada mana-mana bahagian di waktu malam, ataupun pada sebahagian dari waktu malam, dia bersembahyang dan menyedarkan, membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mahu, dia merenjiskan air di mukanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang menyedarkan ahlinya, yakni istrinya, pada waktu malam, maka mereka berdua bersembahyang, atau dia bersembahyang 2 rakaat kedua-duanya, kutiba fil dzakirin, dicatitlah dia sebagai ataupun dalam senarai orang-orang yang mengingati Allah, orang-orang lelaki yang mengingati Allah, dan orang-orang perempuan yang mengingati Allah. Ibnu Katsir tidak memarfu'kan hadis ini. Tidak juga dia menyebutkan Abu Hurairah. Dia hanya menyebutnya sebagai kalam Abi Hurairah, kalam Abi Sa'id. Yani dianggapnya, dikiranya, ataupun disebutnya sebagai kalam Abi Sa'id. Yani dia memauqufkannya kepada Abu Sa'id. Abu Dawud berkata, Ibnu Mahdi meriwayatkannya daripada Sufyan, qala wa urahu dzakara Abu Hurairah. Saya fikir dia menyebutkan Abu Hurairah. Abu Dawud berkata hadis Sufyan mauquf. Ini bab mengantuk dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengantuk dalam sembahyangnya, maka hendaklah dia tidur sehingga hilang rasa mengantuk itu darinya. Kerana seseorang daripada kamu apabila bersembahyang dalam keadaan dia mengantuk, boleh jadi dia hendak beristighfar, tetapi sebaliknya disumpah dirinya sendiri, dimakinya dirinya sendiri. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah,
Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu bangun bersembahyang pada mana-mana waktu daripada waktu malam, fasta'jama al-Quran ala lisanihi, Quran sukar dibaca oleh lidahnya, yakni Quran terasa berat kepada lidahnya, maka dia tidak sedar lagi apa yang diucapnya, hendaklah dia tidur pada ketika itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Pada ketika itu didapatinya satu tali yang diregang di antara, yang diikat di antara dua tiang. Faqala ma hadzal hab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tali apa ini? Maka orang menceritakan, wahai Rasulullah, ini Hamnah ni, ibnatu Jahsh, dia bersembahyang. Kalau dia penat, dia akan bergantung di tali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, litusalli ma ataqat. Di sini dia buat litusalli dengan ada ya begitu, dengan ada ya begitu. Litusalli dengan ada ya begitu, itu betul. Litusalli itu betul. Kalau kita mengambil kira Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, khitab kepada dia, mana buat nun itu. Tetapi kalau kita kata gitulah, betul lah, tetapi tidak sesuai di sini. Hak sepatutnya dia kena litusalli dengan tidak ada ya. Dengan tidak ada ya, maknanya ini sirah ghaibah. Sirah ghaib ni bukan sirah mukhatabah. Muannats mukhatabah ada. Kalau mukhatabah tu betul lah, litusalli buat nun, sebab tusallina kalau perempuan, engkau bersembahyang. Tetapi itu tidak sesuai, sebab dia kata ma ataqat. Ataqat itu maknanya untuk mufrad muannas ghaib. Jadi hak sesuainya tusalli tadi itu untuk muannas ghaib lah. Tusalli dia bersembahyang. Kalau tusalli makna dia bersembahyang, dia tak boleh ada ya tu, sebab lam tu lam amar. Lam amar dia ni menjazamkan fi'il mudhari'. Bila jazam waktu dia kena buang ya tu, huruf illat tu. Itu kaedahnya. Supaya hak bawah tu, faqala li yusalli ahadukum. Tu macam hak bawah tu betul tu ada lam saja. Dia tak boleh bubuh ya, walaupun asal dia ada ya, sebab lam tu lam amar. Cuma ni mula dengan ya, fi'il mudhari' tu sebab untuk muzakkar. Mufrad muzakkar tadi untuk mufrad muannas ghaib. Itu beza. Tapi dalam kitab ni kita tengok ada ya, itu tak kena. Tak kena baiki. Kena baiki. Sebab apa? Tidak sesuai dengan kemudian. Hendaklah dia bersembahyang. Ma ataqat, selagi atau selama mana dia mampulah. Dia, bukan awak. Kalau kita kata litusalli ma ataqti, betul. Kalau lagu tu betul lah, tapi dia tidak kata lagu tu. Dia tidak kata ataqti, tapi ataqat. Maka hak di sini hak sesuainya litusalli. Mana dengan buaya. Yang ni sirah muannasah ghaibah, mufrad muannas ghaib, begitu. Litusalli ma ataqat, hendaklah dia bersembahyang selagi atau selama dia mampu. Apabila dia sudah penat, faltajlis, macam di sini. Itu pun mudhari' untuk ghaib juga tu. Faltajlis lam amar ada. Kalau dah dia ni tuju khitab, dia tidak kata gitu. Faltajlisi, dia kata gitu. Ni tidak. Jadi hak tadi tu silap cetaklah tu, silap cetak. Qala Ziyad berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahadha, apa ni? Mereka kata pula, ini tali hak Zainab ni, dia bersembahyang. Apabila dia penat ataupun letih, amsakat bihi, dia berpegang dengan tali ini. Faqala hulluh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, buka tali, buka. Lalu baginda bersabda, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah seseorang daripada kamu bersembahyang nasyatahu. Nasyatahu
Begitu. Ini orang panggil mansub binazil khafid. Kalau dalam kaedah nahwu, yani fi waqti nasyatihi. Khafid tu gantung apa? Ini kalau bahasa dari segi nahwu lah, iaitu mudhaf. Mudhaf tu jadi majrur kepada haraf jar, yani fi waqti nasyatihi. Begitu. Tapi bila buang semua tu, dia jadi nasyatahu, baca lagu tu pula. Itu orang panggil mansub binazil khafid. Fa idza kasila, apabila dia penat ataupun letih, falyaq'ud, maka hendaklah dia duduk. Ini bab orang yang tidur sehingga tertinggal hizibnya. Nama an kalau mengikut nahwu Arab litark, menunjukkan tinggal. Orang yang tidur sehingga tertinggal hizibnya, yakni amalan tetap yang dilakukan olehnya. Itu nama an, mana dia tidur sehingga tertinggal. Tertinggal tu kita terjemah tu ambil mana? Ambil daripada an sebutin. Sebab an litark. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Wahab bin Abd Al-Qari, katanya saya telah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidur sehingga tertinggal hizibnya, aw an syai'in minhu, ataupun tertinggal sesuatu apa-apa daripadanya, faqara'ahu, maka dibacanya apa yang tertinggal itu pada masa antara sembahyang subuh dan sembahyang zuhur, kutibalahu, nescaya dicatat untuknya ka'annama qara'ahu minal lail, seolah-olahnya ataupun seperti mana dia telah membacanya pada waktu malam juga. Ini bab orang yang niat untuk bangun malam tetapi dia tertidur. Dia tidur terus, dia tertidur terus. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, daripada seorang lelaki indahu ridan, yang dia puas hati dengannya, ataupun seorang lelaki yang disenanginya. Bahawa Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau kita kata ridwan itu masdar. Masdar dipakai sebagai sifat lil mubalaghah, untuk memberi makna mubalaghah. Kalau kita kata radhi itu wasaf, wasaf. Yani jadi sifat kepada rajulin, jadi sifat kepada rajulin. Mana sirah tu, sirah sifat tu, tak apalah. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang pun yang biasa bersembahyang pada waktu malam tetapi dia tertidur sehingga tertinggal sembahyang itu, yaghlibuhu 'alaiha naum. Mana ala dengan makna an di sini, tetapi tidur, dia tertidur sehingga tertinggal sembahyang itu, illa kutibalahu, melainkan dituliskan untuknya pahala sembahyangnya. Wa kana naumuhu 'alaihi sadaqatan, dan tidurnya itu menjadi sedekah kepadanya. Tak apalah. Itu beberapa hadis kita sudah baca saat ni. Mula-mula sekali qiyamul lail. Dan kelebihan lah ni, Imam Abu Daud nak cerita kelebihan. Dan dia awak mari di sini tidak sunyi juga. Dia awak mari di sini daripada maksud asal dia, maksud hak sekala lah, iaitu nak wayak khilaf ulama. Dan dia, tapi dia menterjihkan qiyamul lail, sebab tu dia buat tajuk ni. Mana dalam memahami hadis ni ada dua kumpulan ulama. Satu kumpulan mengatakan hak tidur ni suruh tidur sampai tinggal semaya tu, semaya mana? Semaya subuh. Semaya subuh. Hadis ni juga dia faham. Ada juga sekumpulan lagi dia kata
Hak ni syaitan ni ikat ni, suruh ulik dia ni, suruh tidur terus ni. Tidur tu sampai tinggal semaya gapo? Semaya qiyamul lail, tahajud. Dua. Dia pegang mana? Hak ni juga. Hak ni juga. Tu dia nak ayatnya. Tetapi bagi Imam Abu Daud, hak ni lebih sesuai dengan qiyamul lail. Sebab tu dia mari dalam bab ni. Walaupun dia tidak menafikan juga, hak subuh tu pun lebih-lebih lagi lah. Kalau sembahyang hak sunat ni pun setara tu, syaitan bergomonya, hak subuh tu lebih-lebih lagi lah kira-kiranya. Tidak juga menafikan. Cuma bagi orang yang mengatakan hak ni lebih sesuainya, dia gomo gitu, hak fardu. Hak sunat tidaklah siapa gitu mo. Dia buat gitu tu. Gitu. Syaitan ikat qafiyah daripada qafa. Qafa ni belakang tekuk, belakang. Dia ulama-ulama kita bagi otak manusia ni kepada beberapa bahagian mengikut tafsiran dia lah. Adakah ilmu moden ni setuju dengan hak tu ataupun tidak? Hak tu tak apalah, masing-masing pandangan lah. Dia setuju ke tidak setuju ke hak tu pandangan masing-masing lah. Tapi ulama-ulama dulu hak dalam kitab-kitab dia sebut, dia otak kita ni Allah SWT buat terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya bahagian depan, hak ni mudrikah dia bagi. Di situ terletak kuwah mudrikah. Lepas pada tu atas sikit, di situ terletak quwwah khayaliyah. Atas lagi terletak quwwah hafizah. Dan di belakang ni dia terletak apa dia? Quwwah wahimah. Tu quwwah wahimah. Jadi syaitan ni kan dia pandai. Sepatutnya kalau ilmu ni tak sapa lagi dah kepada orang-orang kemudian doktor kau gapo bahagian dia sepatutnya kena kaji hadis ni. Ketepatan dia tu kita nak ngesah. Tapi dia payah. Hak ni boleh katakan tak sapa, boleh katakan. Cuma dia boleh agaklah. Misalnya kalau putus horak di bahagian ni, apa hilang bahagian ni ingatan. Kalau hilang hak ni putus horak di apa, jadi tak boleh tidur. Dia ada kaitan juga dengan sekadar tu je biasanya. Kalau perubatan ni ataupun kalau ilmu orang panggil ilmu tasyrih ataupun anatomi, fiziologi, dia sekat tu je. Hak pergi sampai ke syaitan dia tak sapa. Syaitan dia buat apa? Dia sini, dia tidak sini. Tempat kuwah hafizah ataupun kuwah mudrikah. Kuwah mudrikah ni apabila kita tengok sesuatu, dengar sesuatu, kita faham gapo dia. Kita tengok seseorang, kita kenal dia, siapa dia, kita boleh faham. Gapo-gapo kita faham. Itu mudrikah. Nyala lampu. Saat ni gelap, nyala lampu. Kita faham. Ada orang buka, kita tak tengok pun. Buka suwi tu, kita faham. Lepas pada tu dia mari hak tadi hafizah. Lepas tu dia ingat. Esok orang tanya, siapa dia buka lampu semalam? Dia boleh royak orang ni. Masa mana buka lampu? Dia boleh royak orang ni. Dia pergi masuk bahagian solat lagi. Lepas tu solat lagi dia khayal. Khayal ni dia cipta sendiri. Hak tadi dia tengok orang, hak buka lampu, dia khayal orang tu jadi panjang tangan dia. Sepuh hatu. Dia khayal orang tu sengih gigi. Jadi sepuh hatu, ada tari. Merah mata. Tu dia boleh, manusia dia boleh khayal. Hak dia nampak tadi lagu lain, dia boleh buat lagu lain. Dia boleh ubah rupa. Tu khayal orang panggil. Lepas tu wahimah. Wahimah ni dia jadi tak jelas. Dia boleh jadi keliru di situ. Ya ke? Orang tu kau gapo? Dia keliru. Situ. Hak tempat keliru tu lah syaitan guna. Dia main situ. Tempat kekeliruan. Kadang-kadang kita tidak yakin. Apabila kita sudah itu dah, lepas tu kita kata, ya kau gitu. Terutama kalau ada orang pula orang kata, dak. Orang lain pak buka lampu. Ya kau? Saya suruh sepuluh dia dah. Dak. Misalnya. Dia kau ragu. Padahal tadi dia tengok dah. Jadi dia tidak pasti. Itu dia gangguan situ. Sebab itu dia cocok situ. Sebab itu juga hikmahnya bapa Nabi SAW ni cok atas belakang. Antara dua belikat ni berat alik-alik kiri. Duduk situ. Cok. Yang menandakan Nabi
akhir zaman. Ada pun orang duduk saya baca lagu ni itu tak betul. Tak apalah, ulama-ulama kata tak ada satu pun yang sahih sebut lagu ni benda yang tertulis itu. Tak ada. Tapi adalah sesuatu tanda. Kira-kiranya mestilah dari segi kira-kira lah mestilah tertulis sehingga orang tahu. Khatamun Nabiyyin ko, Khatamul Anbiya ko, Muhammad Rasulullah ko, tak tahulah. Kemudian ulama-ulama kata tak ada satu pun riwayat yang sahih sebut dengan jelas gapo dia. Cuma sebut itu tanda, semua orang tahu. Ahli kitab dulu tahu Nabi akhir zaman ni akan ada gitu. Beberapa orang sahabat tengok memang jelas hak tu. Hak tu hadisnya banyak dan sahih. Jelas itu sebagai tanda Nabi akhir zaman. Dan Rasulullah sebagai tanda. Dia duduk mana hak tu, nak ayatnya sini, nak ayatnya kemudian duduk sini. Sebab apa? Ada dalam hadis disebut syaitan kalau dia nak timbulkan was-wasah dalam hati manusia ni, dalam jantung manusia ni, dia pergi cocok kali belakang. Kok tu. Situ. Situ tempat dia cocok. Dulu orang tak apa faham mana benda-benda lagu ni nak cocok mana ni. Bila ada injection, orang apa ni, doktor-doktor itulah, perubatan orang putih ni, barulah tahu. Kalau nak ambil penyakit gua ni cocok sini, kalau gua ni cocok sini, kalau sini cocok sini, ni poho, punggung, tempat cocok tu dia ada tempat. Dia tidak cocok tak tu kalau. Kalau syaitan ni nak cocok tu, cara dia cocok, kita boleh faham. Cara cocok ni cocok dengan gap dia, dengan sesuatu yang halus lah. Dengan sesuatu yang halus, yang tajam, itulah makna cocok. Supaya jarum kita kata. Hak ni dengan cara dia sendiri, tapi dia cocok pun. Bila ada hak tu cok Nabi atas belakang, dia tak boleh. Sebab tu Nabi SAW dia tak boleh nak menimbulkan was-wasah ke apa. Dia ada cok situ. Cok tu mana tanda tak boleh buka. Dia tak boleh buka. Orang lain tidak lagu tu. Sebab tu dia boleh. Dia pergi mana? Situ. Dia pergi situ. Itu cerita. Tak apalah. Dia pergi alik belakang. Situ tempat dia. Kalau nak suruh jadi kita ni keliru, kita kata subuh dah kau tidak, lambat lagi ni. Jadi kita jadi tak jelas. Kita jadi lambat lagi, tarik air selimut pula. Tu buah dia lah tu. Dia sipus itu, lepas tu dia posiu, dia kata itu ucapan dia. Hak dia kata tu, hak tu dia jadi berkesan dia kata. 3 simpulan. Setiap kali dia kata 3 simpulan itu, dia 3 sipus itu. Dia sipus ni sipus ngati kah atau tidak? Ada yang mengatakan sipus ngati. Supaya ahli sihir, dia nak sihir orang, dia ambil tali, dia baca kak dia sipus. Dia baca kak dia sipus. Lagu tu Tok Bomo pun lagu tu juga. Tok Bomo lagu tu juga. Dia maknanya benda-benda gini kan, kita kadang-kadang tak faham ni gitu. Supaya Tok Bomo caci kita kata, Tok Bomo caci. Dia baca dia pita gulung benda dia tu jadi lepas tu dia baca adalah hak dia baca dia fu so sipu beberapa sipu memang jadi cara dia. Hak tu benda kita tak faham, doktor pun tak faham hak tu. Tapi nak ayatnya jenis sipu-sipu gini ni, alah ke molek kau kesal dia, alah ke tak molek kau, dia ada asasnya ada. Dan tukar-tukar sihir tu pun dia buat lagu tu juga. Hak Nabi kena sihir tu pun dia letak dalam telaga, dia buat lagu tu, sipu-sipu lagu tu juga. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Dalam Quran pun ada sebut minta berlindung daripada setiap naffathat, ya siup fil 'uqad, pada simpulan. Mana memang dia cara dia guna gitu. Syaitan ni pun dia guna gitu juga. Dia sipu. Jadi hak ni kata dia sipu sungguh. Ada yang mengatakan sipu tu maknanya kemah, ikatan. Itu bahasa isti'arah, majaz. Bukan makna sipu sengerti. Dengan cara dia buat gitu tu, mana jadi tersimpul macam kemah lah. Jadi kita nak buka tu payah. Payah kita. Sebenarnya bukan sipu sengerti dia kata. Makna supaya sipu lah. Kalau barang kalau sipu ni tak mudah lah. Kita kena buka dulu lah. Nak boleh buka tu kokak kalah. Gitu. Tak apalah. Pada setiap simpulan itu dia kata, ada soal lagi pendapat sini pun ada dia sebut. Soal lagi dia kata maksud simpul tu
ialah simpuh hati, simpul tekad seseorang. Dia simpul tu maknanya dia jadi hati tu jadi tersimpuh. Jadi nak buat gini, tak saya bangun lagi. Jadi gitu, tersimpuh. Dan dia tekad tak saya bangun lagi. Syaitan ni pun dia buat gitu pun, dia simpul tu, dia bertekad supaya orang ni tidak bangun. Itu maksud dia. Walau bagaimanapun, kita lebih nampak hak lebih sesuai memang dia simpul sengerti cara dia. Seperti mana bomo, tukar sihir ke apa tu, dia simpul juga. Ya ada. Cuma cara dia kita tak nampak. Hak kita nampak je pun kita nampak. Dah ada kesan dia. Tuhan buil dengan izin Allah boleh. Dia pun kata, alaika lailun tawilun farqun. Alaika lailun tawilun farqun. Dia kata sini dalam kitab kita di muka surat 62 kan, cuba tengok. Syekh Ibnu Hajar kata di sini dalam semua riwayat Bukhari-nya, lailun birraf'i, dengan rafa'. Lailun yakni birraf'i, dengan rafa'. Tetapi riwayat kebanyakan perawi daripada Muslim bin nasbi, yang dengan nasab alal ighra, nasab alal ighra, yakni kalau nasab alal ighra maksud dia ke mana? Alaika lailan tawilan, begitu, bukan lailun tawilun. Dalam kebanyakan riwayat Muslimnya lailan tawilan. Jadi kalau baca nasab itu alal ighra kata dia, dan baca rafa' tu dia sebagai khabar, sebagai khabar, yakni khabar, sebagai khabar. Kepada katanya ini alaika tu sebagai khabar, jadi khabar muqaddam. Jadi hak ni lailun tawilun jadi mubtada muakhar lah, gitulah kiranya kaedah. Khabar bagi lailun tawil, ai lailun tawilun baqin alaika. Itu gitu takdirnya, malam yang panjang masih lagi ada untukmu. Gitu tartib asal dia gitulah. Tapi apa yang dia takdimkan khabar itu, dia untuk takkid lah, untuk mubalaghah, untuk nak rayak sengoti ni malah lama lagi. Makna sengoti, makna lebih kuat gitu. Kalau dia kata lagu ni lailun tawilun baqin alaika, tak kuat mana. Tapi dengan dia takdimkan khabar dalam kaedah bahasa Arabnya, dia memberi makna kuat. Sengoti malah ni panjang lagi, lama lagi. Makna sengoti gitu. Ataupun ighra ni alaika bin naum, teruslah engkau tidur. Amamaka lailun tawil, begitu pun boleh juga. Hak ni bukan ighra, hak ni khabar. Jadi apa nama ni, mubtada muakhar juga. Amamaka tu takdir. Alaika bin naum, amamaka lailun tawilun. Amamaka tu jadi khabar muqaddam. Alaika bin naum yani teruslah tidur. Jadi alaika tu tak apalah, alaika tu orang panggil isim fi'il amar ko. Begitulah isim fi'il amar. Yani ilzamin naum, amamaka lailun tawil. Ini orang panggil isim fi'il amar. Seperti alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Alaikum anfusakum tu, itu orang panggil apa ni, isim fi'il amar. Jadi maknanya di sini kata dia, kalau kita takdir gini ada dua jumlah. Jumlah yang kedua tu musta'nafah sebagai ta'lil. Itu dia. Alaika bin naum, satu jumlah. Amamaka lailun tawil, itu jumlah yang kedua. Alaika bin naum tu jumlah yang kedua ni jumlah musta'nafah, jadi sebagai illat. Bapa dia suruh tidur terus tu sebab malam panjang lagi. Itu sebab. Dia ada makna sebab. Walaupun tidak ada apa nama satu ada ataupun haraf illat, tak ada situ, tapi makna dia tu ada. Makna ta'lil, makna illat tu ada. Itu ini kalau kita kata baca rafu' lah. Kalau kita kata baca lailan tawilan, itu makna ighra. Ighra ni mansub alal ighra. Memang lagu itulah. Kita nak suruh orang gomo buat gapo-gapo, sungguh buat gapo-gapo, galakkan tu, dia kena nasab, itu kaedahnya. Satu lagi, kalau kita kata rafu' boleh juga, mana dia jadi fa'il.
Yani marfu'un 'ala al-fa'iliyah, orang kata. Bukan marfu'un 'ala annahu khabar ataupun 'ala annahu mubtada', bukan. Tetapi marfu' tu 'ala annahu fa'il. Begitu. Ataupun orang panggil marfu' 'ala al-fa'iliyah. Ya rafu' sebagai fa'il. Yani 'alaika, lagu mana takdirnya? Baqiya 'alaika lailun tawilun. Baqiya 'alaika lailun tawil. Sini dia tak ada sebut. Tapi dalam kitab-kitab lain adalah sebut. Benda lagu ni ada belaka, cuma sini tak ada. Mana masih lagi tinggal malam yang panjang untukmu. Jadi lailun tawil jadi fa'il kepada baqiya. Gitulah. Itu dari segi i'rab dia. Dari segi i'rab dia. Farqud, mu tidurlah kata dia. Kalau seseorang tu bangun, dia pun zikir. Dia pun sebut. Misalnya, kalau zikir tu banyaklah. Nabi SAW ajar bukan so. Bila bangun daripada tidur, bila nak tidur, dia ajar belaka. Misalnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Misalnya, antara lain lah. Banyak lagi hak lain-lain. Bacalah mana-mana pun tak apa. Hak mana-mana pun tak apa. Terutamanya hak ma'thur daripada Nabi SAW. Hak tu lah hak paling boleh. Sebab apa? Hak Nabi SAW ajar ni tak boleh lawan hak tu. Alhamdulillahilladzi ahyana, kalau kita perhati kepada makna dia pun memang mengingatkan kita akan perjalanan hidup kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Kan, tidur tu macam mati, tak khabar, tak gapo. Kita sedar Tuhan yang menghidupkan kita. Selepas dia mematikan kita, tidur tu macam mati, bangun. Lepas pada kita mati kan, kita akan hidup pula pada mahsyar. Kita akan hidup pula. Dia isyarat tu. Semua dia, kalau dalam hadis-hadis ni, dia balik kepada beberapa usul. Dia ada usul dia. Hadis ni, zikir ni sebenarnya dia nak mengingatkan kita kepada akhirat. Itu usul dia. Bila ada banyak dekat wabil akhiratihum yuqinun, jadi yakinlah dengan akhirat. Tu hak sebenarnya nak menyabitkan akidah akhirat. Bawah usul tu, masuk bawah usul tu. Ingat kepada akhirat. Jadi bila sebut gitu, kita akan ingat. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan, akan dinasyarkan, akan dibangkitkan esok. Lagu tu kita ingat. Tak apalah. Bila kita bangun, kita berzikir dengan hati, kau kata dia, ataupun dengan lidah, inhallat, terbukalah, terbuka. Uqdatun, satu ikatan, satu simpulan, terbuka. Simpulan ke apa hak terbuka? Di sini dia sebut uqdatul ghaflah. Simpulan kelekaan ataupun kealpaan, hak tu terbuka. Terbuka so. Kalau dia ambil air semaya, terbuka so lagi. Uqdah gapo hak terbuka ni? Simpulan ataupun ikatan gapo dia ni? Ikatan najasah. Tadi maknanya dia tu dalam keadaan kotor dah. Kotor dari segi hukmi lah, bukan dari segi kotor zahir ni dah. Kotor dari segi pada hukumnya, orang panggil dia sudah berhadas bila tidur. Bila lepas pada tu, bila dia ni jadi suci. Jadi kedah kotor tadi tu terbuka. So pula. Fa in salla in hallat uqdatun. Kalau dia semaya, terbuka so lagi ikatan ataupun simpulan. Simpulan apa dia? Yani uqdatul kasalah wal batalah. Simpulan ataupun ikatan malah, lesu, lemah. Terbuka. Jadi 3 simpulan. Sesuai. Jadi, kalau kita tengok tu sesuai 3 tu. Maknanya kalau seseorang tu dia bangun, dia buat sekarang, lah terbuka. Macam mana? Sebab itulah ulama kata ni semaya subuh ni, kalau gini mo ni. Sebab apa? Takkanlah seseorang tu tak semaya subuh. Takkanlah seseorang tu tak semaya subuh. Maknanya orang ni terikat ni, makna terikat lagu ni 3 ni kalau dia tak semaya subuh. Kalau dia nak semaya subuh, mesti dia ambil air semaya. Mesti dia ambil air semaya. Ataupun dia tak tidur, tak patah air semaya, dia tak tidur. Munasabah lah.
Jadi dia semaya, maksudnya semaya. Jadi terbuka semua ni dia semaya kau dia. Hak penting sekali semaya subuh. Situ kalau dia ni bangun, dia mesti akan buat benda ni. Cuma kalau dia tak baca, dia ambil air semaya saja, dia tetap ada uqdah ghaflah. Hak syaitan masuk tu nak suruh kita leka, bukan leka pada masa tidur tu saja. Tengah hari ni pula bila kita sedar ni, adalah buah leka, buah alfa, buah tak khabar, tidak teliti molek. Tidak teliti molek. Mana dengan kita buat gini ni, doa selalu dah untuk kita. Kita makanlah, kita kata vitamin ko, apa makanan yang baik untuk kesihatan kita. Kalau hak tubuh kita. Hak ni untuk kesihatan rohani kita. Hak tak molek tu kita buat. Supaya kita katalah, kalau hak tubuh kita, kita nak buat toksik, kita kata dengan cara kita makan benda ni. Dan kita tak makan benda-benda hak bahaya untuk kita, kita perlu buat. Perlu buat. Sama ada melalui saluran yang biasa ataupun saluran yang tidak biasa. Saluran hak biasa tu kita kata melalui kita kencing, kita berak, keluar kot tu. Peluh kita keluar kot. Tubuh kita pun gitu. Hak ni pun lagu tu juga. Kalau dia duduk dalam, tidak terbuai hak tu, maknanya ghaflah tu tetap ada, leka, lala. Sebab itulah semasa sedar dia lala, dia tak khabar, tak beringat, tak ada buat benda-benda yang berguna. Duduk leka, duduk main, duduk bersukaria, tak ada buat benda yang berguna untuk dunia dan akhirat ni. Pasal apa? Leka lah. Dengan sebab itu kita tak boleh kena itu semua doa Nabi SAW, zikir dia tu. Hak sekadar suci itu suci, tak dibuat najasah, suci untuk semaya. Ghaflah tidak. Dengan sebab itu kita kena belajar pihak tiga-tiga tu terbuka. Setiap kali pada waktu malam dia akan gitulah. Baiklah, kalau seseorang tu semaya malam, mana sudah terbuka dah lah. Sudah terbuka dah. Dan semaya malam ni hak moleknya kira-kira hujung malam. Bila hujung malam tu tak perlu air semaya, dah muka dia ada air semaya lagi. Sedang molek sekali dengan subuh lalu. Kalau kita kata orang tu semaya di hujung malam, sebab hak paling moleknya iaitu di hujung malam. Seperti mana Nabi SAW buat pada tu dia rehat. Dia rehat. Semaya subuh. Mana kalau orang kata hak ni terbuka gapo ni ketika nak bangun semaya malam pun yalah juga. Sebab pada masa tu hak moleknya. Tetapi kalaulah seseorang tu kita kata dia bangun semaya malam tidak hujung malam lah, tidak akhir malam, lepas tu dia tidur pula. Mana kira-kira setiap kali tidur lagu tu lah syaitan buat untuk semaya subuh pula. Mana kalau kita pakai hadis ni untuk semaya malam, nak royaknya syaitan ni tidak nanti semaya hak fardu, semaya hak sunat pun kalau kita biasa dia kira juga tak sibui. Biar kita ni terlepas, tak sibui kita buat. Apatah lagi kalau hak fardu. Kalau hak sunat pun dah setara ni, hak fardu lagi lah. Maknanya kita ni kena semua ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Itu sekarang. Kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Nak tidur pun kena ingat, nak bangun pun kena ingat, makan pun kena ingat, lepas makan pun kena ingat, berjalan masuk masjid pun kena ingat, keluar masjid pun kena ingat, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sudah ajar doa-doa. Tengok cermin pun kena ingat, pakai baju baru pun kena ingat, masuk dalam jamban pun kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tubik jamban pun kena ingat, masuk dalam pasar pun kena ingat. Ada zikir-zikir yang sesuai dengan tempat-tempat tu. Itu maksud ingat kepada Allah, barulah tak ada ruang dia. Tak ada ruang. Tak ada ruang lah syaitan tu nak masuk. Tak ada. Hak tu hak no. Seperkara di sini. Perkara yang kedua, adakan hadis yang menyebutkan iaitu kalau orang ni baca ayat kursi, syaitan tak boleh rapat pergi dengan dia, tak boleh mendekati dia. Tu lagu mana? Ada yang mengatakan hak ni kepada orang yang tidak baca ayat kursi, syaitan boleh pergi dekat dia sipu. Hak ni orang yang tidak baca ayat kursi. Orang yang baca ayat kursi dia tak boleh. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi kita kata tidak gitu. Pendapat anda tidak gitu. Sebab apa? Dia banyak, luas sangat. Muka hidup kita ni banyak sangat. Jadi serupa lah juga bulan puasa tu kan, syaitan-syaitan diikat. Semua syaitan kau. Semua syaitan kau kena berkah tu. Hak dalam hadis disebut maradatus syayatin. Maradah
Mana bukan semua. Sebab tu orang kata, lepas tu ada lagi kita ada lagi buat jahat ke apa tu, buat tak molek tu. Lagu mana? Ada yang kata ikat belaka. Tu nafsu kita dah lah. Semua dia kata kita panah, tutup api dah panah lagi. Walaupun tutup api dah. Pasal apa? Kesan dia tu ada. Pasal kita ni kuat sangat terpengaruh dengan dia, ikut dia. Sebelum pada tu. Tak apalah, itu pendapat masing-masing. Tapi ada yang mengatakan yang diikat tu hak mana? Syaitan ni banyak. Serupa juga di sini. Maksudnya kalau kita pakai pendapat tu serupa juga di sini. Hak kata bila baca ayat kursi itu syaitan tak boleh mari dekat. Syaitan adalah jenis-jenis syaitan hak tak boleh mari. Ada pun syaitan hak ni hak mari dekat dia suku. Suku hak tu. Syaitan hak tertentu. Makna hak ni kita boleh uji, boleh uji. Kalau seseorang terbiasa baca ayat kursi misalnya, dia tak baca, mimpi kursi mari. Mimpi ngarut kursi. Menakutkan, tapi kalau dia baca, tidak gitu. Itu menunjukkan hak jenis lain tu. Tetapi terlepas daripada sembahyang subuh dan sembahyang malam apa itu boleh berlaku hak tu. Boleh berlaku. Mimpi buruk kau tidak mimpi kau tu suku hak tu bab lain. Serupa juga dengan malaikat kan. Hak kata malaikat ni ada semua. Malaikat ni ada semua. Lepas tu macam mana pula setengah-setengah tu hadis tu kata malaikat tak masuk dalam rumah dia. Malaikat tak masuk dalam jamban dan sebagainya. Lagu mana pula? Sebab tu kita kena tahu malaikat ni banyak jenis. Ada hak masuk tak pisah dengan kita. Dalam jamban, dalam mana-mana dia pergi belakang. Rumah kita bubuh berala, kau gapo, kau patung, kau gapo, masuk belakang. Hak tak masuk tu malaikat mana? Dia banyak bahagian. Serupa juga syaitan ni pun. Serupa juga. Begitu. Jadi hak ayat kursi syaitan tak boleh dekat tu, syaitan hak jenis ganggu lagu tu. Memang benda ni nyata benar kepada orang-orang yang mengamalkannya. Kalau tak baca jadi marilah kursi. Ataupun kalau dia terlupalah mari, lepas tu kita baca dia lari, tak ada gangguan tu. Kalau tak bacanya mari semacam. Bahkan dalam tidur tu kadang-kadang seseorang tu dia berlawan dengan syaitan tu baca tu. Baca terutamanya memang benda ni boleh uji. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu memang jelas betul. Terutamanya tu hak akhir tu kan wala yauduhu situ. Kuat benda. Bila lepas tu dia akan terlepas. Dia tak rok dia. Wala yauduhu hifzuhum. Tu situ hak akhir. Dia tak rok dia. Tapi boleh jadi berlawan sampai ke situ. Duk kokak lagi. Orang hak dalam tidur tu lah. Maknanya jelas hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu hak syaitan tidak mendekati tu syaitan hak tu. Hak jenis tu. Ada pun syaitan hak ni suku. Mana banyak. Kalau kita kata satu kerajaan lah untuk nak jaga negeri ni macam-macam cara dia buat. Dengan polisnya, dengan askar polis tu pula berapa bahagian pula, berapa jenis pula. Polis trafiknya, polis ni, askar pula berapa bahagian pula askar. Begitulah. Dia pun lagu tu juga. Dia pun lagu tu juga. Kalau dia baca seperti tadi, fa asbaha nashitan lil ibadah tayyiban nafs. Jadi hak ni hak syaitan ikat lagu ni semua orang ke? Semua manusia ke? Kau untuk orang Islam saja. Timbul pula lain. Sebab apa? Bila kita baca kepada akhir ni, dia kata kalau orang tu baca gini, buat gini, hak buat lagu ni orang Islam. Orang kafir tak. Jadi apakah perlu dibuat untuk orang kafir? Tak perlu dah. Sebab dia tidak nak halal dah hak ni. Sebab tu kita kata syaitan ni banyak. Hak ni bahagian ni saja. Untuk orang ni. Kumpulan ni. Untuk orang Islam. Hak kafir tak. Kafir tu sembahyang fardu pun tak usah kau nak sembahyang qiyamul lail. Nak ambil air sembahyang buat gapo? Nak zikir alhamdulillahillazi ahyana wa gapo dia memang tak ada semua. Bila tak ada tak perlu dah lah. Sebab ni dia nak pengaruhi kita ni supaya nak sihir orang hak supaya kita dah hak tak ada kena-mengena ni nak sihir buat ke dia. Hak sihir ni hak buat kena kau gapo hak berkenaan. Hak tidak berkenaan tu tak ada gapo. Orang nak kena kau orang dia deki balah hak tu tidak lain. Dia buat atas hak tu. Hak ni pun lagu tu. Sebab apa? Jelas dalam hadis ni disebut seseorang daripada kamu tu mana orang Islam hak ikut Nabi. Lepas tu
Dia jadi cergah. Cergah apa? Suka hati tu pasal apa? Boleh semaya. Orang kafir tak ada kena-mengena ni, sifat ni tak ada ni. Lepas tu apakah kita kata? Jadi malas. Tu orang kafir cergah gitu mau tu. Bangun pagi ke kerja, rajin tu tak ada malas pun. Sebab tu kita kata hak ni berkenaan dengan orang Islam, tak ada kena-mengena dengan hak kafir tu. Hak kafir tu pokok dia dah. Dia akan cergah lah moga hak dia kena sesuai dengan nafsu dia. Tetapi kita orang Islam ni tidak. Hak duduk jaga sembahyang malam. Kalau tak ada sembahyang, kan dia rasa duka cita, sedih. Rasa tak suka. Serupa juga kalau orang Islam hak tidak sembahyang malam pun kita kata. Tidak qiyamul lail, sembahyang subuh, tinggal sembahyang subuh, dia akan berasa sedih. Dia akan berasa tidak suka. Hak ni orang yang ada nilai bagi dia sembahyang. Hak tak ada nilai langsung, tak ada sembahyang tu, tak ada berasa gapo dia. Gitulah. Mana ni syaitan untuk orang mukmin, orang yang sembahyang. Kepada orang yang sembahyang tak ada. Maknanya orang ni kau molek, kau juru dia, kau banyak syaitan macam-macam cara. Mari nak ganggu dia, nak merosakkan dia tu macam-macam cara. Kalau seseorang tu dia boleh berjaya mati dalam keadaan baik, maknanya orang tu kuat sungguh. Sebab apa? Syaitan bukan dari satu sudut saja mari ganggu dia, mari kacau dia, macam-macam cara. Selagi hidup tak padan dengan rupa dia tu, dengan cara dia tu, dia guna manusia pergi cocok orang lain, manusia lain. Tak padan dengan dalam rupa dia, hak asal dia mari ikut lain, macam-macam. Dalam bentuk harta benda, dalam bentuk anak pinak, dalam bentuk isteri, macam-macam. Dia boleh masuk belakang. Boleh masuk belakang. Ni semua ni kena mengena dengan orang Islam, tak ada kena mengena dengan umum. Sebab tu kita tak boleh kata tu orang kafir tu cergah tu dia tak sembahyang pun dia cergah sepatutnya tu, rajin tu buat kerja tu. Hak ni cerita lain. Dia cerita rajin, senang hati apa berkenaan dengan ibadat tu. Bukan senang hati dengan memang benda hak dia suka. Tu cerita lain. Dia suka tu pasal boleh pitih, dia suka tu pasal boleh galak pergi jumpa sana kecek buah kok. Hak mengikut nafsu dia tu suka gitu. Ni cerita lain. Kalau kita tengok hadis ni jelas menunjukkan berkenaan dengan sembahyang, berkenaan dengan orang Islam. Dengan sebab itu tak perlu keliru. Takut-takut orang kata apa hadis ni canggah dengan kenyataan sebenarnya. Tidak gitu, lagu lain cerita ni. Tak apalah. Riwayat daripada Aisyah kata jangan tinggal qiyamul lail, walaupun tidak fardu, tidak wajib ke atas kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Jadi dia tu kan ikutan kita. Tentulah hak dia tak tinggal tu baik untuk kita. Dia pun menganjurkan, bukan dia larang. Dia pun menganjurkan, makna benda tu boleh. Cuma tidak sebagai wajib lah, takut menyusahkan kita. Tu je. Tidak sebagai wajib. Jadi sebab kita kata kalau kita tidak senamai, tidak agak apa pun boleh hidup. Benda tu bukan perlu sangat. Kalau kita tak makan benda-benda hak lebih-lebih lagi, hak sedap-sedap, boleh hidup. Dengan makan nasi dengan budu saja boleh hidup dah. Tapi tak sedap. Buat hak sedap tu selera kita kan ada, sedap, rasa sedap. Pakai hak sedap, begitu juga dah hak lain-lain. Semua hak kita buat tu nak sedap-sedap. Kalau tidur atas tikar saja pun boleh dah, boleh juga. Ya tidur beli lembek apa ni tebal gitu mau nyunyuk gitu mau sedap tu apa. Memang perlu juga untuk kita. Memang satu kelebihan tu. Begitu juga dalam di alam rohani ni hak asal tu memanglah. Hak tu cukup tu kalau buat tu dari segi Allah SWT tak tanya lah apa mu tak maya dak lah. Hak wajib tu. Tetapi banyak lagi hak lain-lain ni kan. Hak ni pun untuk kesihatan rohani kita. Perlu ada hak lain-lain. Perlu. Hak ni tambahan ni. Ya kalau tidak apa-apa ya kita duk makan gom, makan vitamin lah, minyak ikan lah, yang kau tugas ni tu apa? Nak suruh lalu makan lah. Nak suruh lalu makan. Makan dah lalu, dah nak suruh lalu lagi makan. Mak ambil ubat juga. Apa? Hak ni pun lagu tu.
Ya kita jadi tak lalu tu apa? Pasal kita tak sihat. Kalau lalu hak tu sedap, hak ni pun sedap, hak ni sunat ni pun sedap, hak ni pun sedap, apa? Kita sihat molek. Tu je. Kalau kita ada tak sedap ni tak lalu, tak segar. Sebab tu dia suruh buat berlakon. Apabila buat berlakon dia jadi segar. Nabi SAW benda ni, benda setara ni, kalau dia sakit ataupun kalau dia letih, dia semaya sambil duduk. Ayatnya kemudahan tu dalam bab semaya sunat ni. Tidak nanti semaya belajar cacat. Makna ada kemudahan, ada kelonggaran dalam bab ni. Kalau kita letih, nak suruh buat juga, nak ayatnya suruh buat juga. Tu bagilah jalan. Kalau tak boleh belajar cacat, boleh duduk. Buatlah juga. Sebab benda ni tetap molek untuk kita. Riwayat daripada Abi Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati. Tadi kita tak terjemah gitu. Kita terjemah Allah merahmati. Sebab zahiriyah tu adalah khabar. Zahiriyah adalah khabar. Kita pakai dengan makna khabar. Allah merahmati orang gini-gini. Bila khabar cerita ni cerita Nabi. Cerita Nabi ni betul, tidak pelawak. Sebab kalau cerita ni, kalau mengikut ilmu mantik, dia kata al-khabar yahtamilu sidqa wal kadhib. Cerita-cerita ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Orang lain boleh kita kata lagu tu. Tapi kalau Allah dan Rasul dah, bila dia cerita Allah rahmat, memang rahmat sungguh. Tak perlu ragu dah. Cerita dia tu betul. Cerita orang lain boleh lah kita duduk situ. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi kalau cerita Allah dan Rasul, tidak gitu. Yang kedua, dengan makna rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati. Ini sebagai doa. Kalau lagu tu, orang panggil apa dia? Dia masuk dalam bawah kaedah ilmu balaghah, iaitu insya'iyah lafzan. Insya' apa ni? Khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Maknanya ni zahir dia nampak cerita, tetapi hakikat makna dia nya adalah makna doa. Insya' di situ apa maksud dia? Doa. Bila Nabi doa, makna berkatlah kita. Nabi doa. Lepas tu kita kata kita tak ada sekali dengan Nabi. Dia doa dulu lagi. Kita yang nak kena buat. Bila kita buat, kena lalu. Boleh lalu doa dia. Tidak nak hidup sekali dengan dia. Tu kelebihan hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni lagu mana? Lagu tu. Banyak dah dia doa. Dia doa. Cumanya kita buat. Bila kita buat, boleh lalu. Sebab dia doa dah. Doa dia makbul. Kita sibuk suruh orang tu doa pergi sini, suruh orang ni doa. Nabi doa dah untuk kita. Buat. Nabi doa dah. Kita duk sibuk nak suruh orang ni biar sejahtera kita, orang ni doa. Tak payah. Maya. Bila semaya assalamu alayka ayyuhan nabi tu, Nabi jawab. Orang yang semaya tu dia akan dapat doa kesejahteraan semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mati tu. Serupa dengan, sebab itulah dia ajar assalamu alayka. Serupa dengan dia ada. Serupa dengan dia jawab waalaikumsalam. Serupa tu. Nak ayatnya yakin benar. Serupa dia ada. Tak ada beza. Dia mati pun. Sebab tu dia ajar lagu tu. Lepas mati pun lagu tu. Seolah-olahnya dia ada depan, kamu nak ragu kau? Dia akan jawab waalaikumsalam. Dia doa kepadamu, nak ragu? Tak ragu. Kalau hidup kan tak ragu lah. Dia jawab. Ni memang dia hidup. Kalau orang mati syahid tu pun hidup, Tuhan kata Nabi ni lagilah, lebih lagi pada orang mati syahid. Sebab apa tak hidup? Antara hak peranan dia, antara hak kerja dia, hak Tuhan beri dia, apa dia? Lepas mati, iaitu ni, dia tetap doa untuk umat dia. Tapi hak semaya, itu kelebihan semaya. Salah satu kelebihan semaya, dapat doa Nabi. Nak dapat doa Nabi bukan senang. Kita kena hidup sekali dengan dia. Bila dia mati dah lagu mana? Ni benda. Ni penghubung kita dengan dia. Lagu mana orang hak Allah Subhanahu Wa Taala merahmati ni? Bangun minal lail. Kalau kita bahasa Arab tu dia main-main. Sebab itulah besar makna tu. Untuk agama kita, untuk dunia kita. Kalau faham bahasa Quran, bahasa Nabi, besar makna. Kalau kita tak faham kan susah. Kadang-kadang terjemah tu dia atas orang pandai. Kau banyak ilmu, kau tepat.
Kalau sikit kan, pada kadar dia. Gitu. Tak kena gaya, dialah lain. Tak kena. Misalnya di sini. Qama minal lail. Apa sebab dia kata minal lail? Dia tidak kata qama fil lail. Padahal fil asal makna untuk zaraf ni, untuk zaraf makan ke zaman ke, dia fi. Itu asalnya. Sebab apa dia tidak kata fi, dia kata min. Sebab min ini litaba'id. Dia nak ayat yang Nabi SAW anjur ni bukan suruh bangun sembahyang tak tidur minal lail. Min makna sebahagian. Ambil sebahagian daripada waktu malam. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Tu hak tu suruh. Dalam Quran pun dia ada sebut tu min. Dia ada sebut qalilan minal lail, qalilan. Dia ada sebut nisfahu, dia sebut awin qus minhu, ataupun kurang daripada, ataupun tambah. Maknanya bukan dia nak suruh sepanjang malam tak tidur. Itu makna min. Sebab itu faedah min. Sebab itu kita terjemah bangun pada sebahagian daripada waktu malam. Sebahagian, bukan bangun sepanjang malam. Tu tak suruh lagu tu. Nabi pun tak buat lagu tu. Itu jadi mudarat pula. Mudarat untuk kesihatan kita, mudarat untuk kerja kita, banyak lagi kerja kita tengah hari ni, mudarat. Ganggu, akan terganggu. Sebab itu makna min. Itu sebab dia kata minal lail. Bila bangun, dia sembahyang. Dia sembahyang. Dan dia gerak. Dia gerak bini dia. Mana di sini dia kata dia bangun, lalu dia bersembahyang. Dia gerak dulu ke dia sembahyang dulu? Situ. Di sini nampak dia sembahyang dulu, lepas tu baru dia gerak. Sebab fa. Lepas pada tu baru wa aiqadha. Sama ada kita kata dia gerak selalu bini dia sembahyang sekali. Boleh juga kau molek lagu tu. Tetapi kalau kita tahu bini kita ni penat buat kerja, ada juga orang ni masa tak reti nak. Dia kira nak sekali jemaah dia kira. Dia tak tahu bini dia caw kanuk lagi, caw ke dapur lagi, caw ke basuh kain lagi ke apa. Tidak ada simpati, tak faham hadis ni. Dia kira nak sekali. Tak kira dah waktu lagu mana pun. Kalau tak buat kan dia kata tak beragama. Tak kena lagu tu. Kalau kita tengok hadis ni, dia sembahyang dulu. Dah gagah sangat kalah lah sembahyang ni. Tapi kena ada juga bahagia bini tu. Bahagia bini. Nak kita tahu dah dia penat, simpatilah dengan dia. Biar. Kita sembahyang dulu. Lepas tu geraklah dia. Gerak. Kalau dia tak nak ayat mesra dengan bini ni, sepatutnya kena bekerja sama, tolong menolong dalam benda lagu mana? Benda lagu ni. Dia reti air muka bini dia. Dia bangun sembahyang. Sembahyang sikit tak benda. Nak rayak benda ni walaupun sunat, besar makna dia untuk kebaikan kita. Itu hak lelaki, hak perempuan pun lagu tu juga. Hak perempuan pun dapat rahmat juga. Bangun pada sebahagian daripada waktu malam. Dia pun bersembahyang. Lagu tu juga. Sebab tak dia. Lepas tu dia gerak bini, suami dia. Kalau sudah sama-sama tidur daripada awal lagi, boleh gerak selalu sekali. Tapi kalau suami dia nampak penat sangat, dah dia ni cakap, dia tak ada kerja mana sangat, misalnya kita kata dia boleh bangun buat, tak apa. Lepas pada tu jangan lupa kata untuk lelaki ni, jangan lupa gerak dia, biar dia sembahyang kata. Tidak sebanyak kita pun tak apa, sikit pun tak, dia buat juga. Tidak kata nak masuk syurga sah, nak masuk syurga sah, tak say lagu tu. Maknanya ini ada kerjasama, tolong menolong, mesra dalam perkara yang lagu ni. Bini tu pun reti air juga muka tu lelaki. Kalau tak sibang, kalau gerak terbangun selalu tak apa. Dia kata kalau tak khabar jugalah, kalau tak bangun juga tak padan dengan gerak tu, kan reti air. Reti air. Jadi maknanya di sini menunjukkan reti air ni. Sebab tu lagu tu kan, kalau orang tak khabar, kalau orang pitai, kalau orang apa, dia reti air. Dia lebih cepat untuk sedar. Air sejuk bila kena tu, dia mudah sedar. Itulah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu hadis lagi lebih kurang tu juga, cuma
Beza dia. Kalau seseorang tu gerak ahli dia pada waktu minal lail, min juga, bukan fil lail, minal lail. Dia tidak suruh gerak tu maknanya lepas tu maya sepanjang malam. Tidak lagu tu. Sebab min tu sebutir. Sebab tu penting sangat. Nak baca hadis, nak baca Quran apa dia kena reti sungguh bahasa Arab. Kena reti sungguh. Bukan reti kecek gitu-gitu saja tak. Kena reti kaedah. Kaedah dia bahasa Arab ni bukan yang untuk selama-lamanya. Untuk sepanjang zaman. Hadisnya sekat tu je sikit je Nabi hidup sementara kecek. Sebab tu dia kena kemah benar. Dia kena kemah benar. Maknanya kalau kita faham pada hak tu. Lepas tu bangun semaya fasallaya, kedua-duanya bangun semaya sekali. Au salla, ataupun dia semaya. Jami'an itu dia merujuk kepada sallaya. Mana kalau jami'an itu merujuk kepada sallaya, mana kedua-duanya semaya sekali. Boleh lah kalau boleh buat lagu tu. Ataupun kalau tak boleh semaya kedua-duanya sekali, seperti kata tadi, tengok tu letih sangat. Tengok teman dia tu, suami dia ataupun isteri dia tu letih sangat, dia semaya seorang 2 rakaat jami'an. Mana 2 rakaat sekali semaya. 2 rakaat dia semaya tu 2 rakaat sekali. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Hak tu lebih baik. Kutiba fil dzakirin, kalau dia buat lagu tu kan, kalau semaya sekali, lagu tu lah amalan dia semua akan ditulis dia, dicatat dia dalam senarai orang-orang yang az-zakirin. Dalam Quran dia sebutkan wadzakirinallah katsira wadzakirat, iaitu orang-orang yang banyak mengingati Allah, lelaki, dan orang-orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Dia termasuk dalam itu, dalam senarai. Biar masuk dalam senarai. Lepas tu Imam Abu Daud kata Ibnu Katsir, sebab dia ambil ni daripada 2 sanad dia. Haddatsana Ibnu Katsir. Lepas tu qala haddatsana Muhammad ibn Hatim. Tu yang kedua. Dia kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir yakni Muhammad Ibnu Katsir tidak memarfu'kan hadis ini. Maksudnya dia tidak sapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu. Ibnu Katsir. Lepas tu dia sebut an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil kira sanad yang kedua, iaitu Muhammad bin Hatim. Hak tu ada sebut. Yang ni sebagai marfu'. Adapun Ibnu Katsir ni buat apa yang royak gini? Royaknya dia ambil daripada tok guru dia ni tak serupa. Amanah ilmu lah. Hak ni royak sekat ni, berhenti sekat ni. Hak ni royak kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak ada sebut juga Abu Hurairah, tak ada sebut. Tak ada sebut. Di sini Abu Hurairah. Sini Abu Hurairah. Hak dia ada sebutnya Abu Sa'id. Abu Sa'id. Perawi dia tu ada sebut Abu Sa'id saja. Dan dia hak ni berhenti setakat Abu Sa'id saja. Bukan maknanya termasuk dalam musnad Abu Hurairah, tidak, tapi termasuk dalam musnad Abi Sa'id. Dia nak ayat beza. Lepas tu berhenti setakat Abu Sa'id. Abu Sa'id kata gini-gini, seseorang yang gerak ahli dia pada waktu malam, sebahagian daripada waktu malam, lalu keduanya semua. Hak tu kata-kata Abu Sa'id. Abu Sa'id ni siapa? Abu Sa'id Al-Khudri lah, sahabat Nabi juga. Lepas tu apa faedahnya kata? Nak ayat kalau berhenti sekat tu hadis itu mauquf. Tapi mauquf pun benda lagu ni takkan Abu Sa'id mana-mana rekod sendiri. Mestilah dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab benda ni bukan benda dunia ni, bukan benda boleh fikir cara kau menegur menagang apa dak ni. Cara kau masuk senarai adalah az-zakirin Allah katsira wa dzakira. Hak ni dia kena tahu daripada Nabi. Walau bagaimanapun hak dia terima daripada tok guru dia berhenti sekat tu. Abu Daud berkata Ibnu Mahdi meriwayatkan hadis ini daripada Sufyan. Hak ni Ibnu Katsir meriwayatkan daripada Sufyan. Dia kata ada lagi orang lain. Ini jadi mutabik kepada dia, kepada Ibnu Katsir ini. Meriwayatkan daripada Sufyan. Qala Sufyan kata wa urahu, saya rasa dalam riwayat hak ni Sufyan ni dia kata saya rasa dia ada sebut Abu Hurairah. Bukan tak ada sebut Abu Hurairah, bukan sebut Abu Sa'id saja. Sebab tadi riwayat Ibnu Katsir tadi dia sebut Abu Sa'id saja. Mari Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, dia kata dia pun ada ambil juga daripada Sufyan. Saya rasa dia ada sebut juga Abu Hurairah. Maknanya selain daripada dia sebut
Abu Sa'id dia sebut juga daripada Abu Hurairah. Yang ni Al-Aghar itu. Ni perawi di bawah Abu Hurairah tu, Al-Aghar itu bukan sahaja mengambil daripada Abu Hurairah, tetapi ambil juga daripada Abu Sa'id, daripada kedua-dua ni. Qala Abu Dawud kata, wa hadits Sufyan mauquf. Walau bagaimanapun hadis Sufyan itu mauquf. Hadis Sufyan itu mauquf. Yang ni hak diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi ke ataupun hak diriwayatkan oleh Ibnu Katsir ke, kedua-duanya adalah mauquf, berhenti. Cumanya riwayat Ibnu Katsir dia kata Al-Aghar itu ambil daripada Abu Sa'id seorang, berhenti kata-kata dia. Tetapi riwayat Abdul Rahman bin Mahdi daripada Sufyan, dia kata Al-Aghar ini ambil daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id, dua-dua. Tapi kedua-duanya mauquf, berhenti sekat tu. Ini bukan disebutkan sebagai kata-kata Nabi SAW, tidak marfu'. Lepas tu hak ni hak qala Rasulullah SAW ada sini, dah sebut Abu Hurairah saja. Hak ni riwayat daripada Aghar, daripada Muhammad bin Hatim. Aghar ni ambil situ belakang, ambil daripada Muhammad bin Hatim. Jalan ni hak kata sebut marfu'. Gitu dia nak ayat. Dia nak ayat tu. Lepas tu apa ya? Ia dikhilaf kadang Abu Hurairah ada, hak ni Abu Hurairah tak ada. Hak ni kata Abu Sa'id saja. Sebenarnya Al-Aghar ini iaitu Abu Muslim Al-Madani. Dia ni hamba bebasan kedua-dua orang sahabat ni. Dia ni hamba dikongsi oleh dua orang sahabat, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Kedua-dua mereka memerdekakan hamba dia ni. Hamba dia ni meriwayatkan daripada kedua-dua orang ni. Tapi dalam riwayat Ibnu Katsir dia kata meriwayatkan daripada Abu Sa'id saja. Dalam riwayat Ibnu Mahdi ambil daripada Sufyan juga, dia kata ambil daripada kedua-dua tu, bukan daripada Abu Sa'id saja. Saya rasa daripada Abu Hurairah pun ada juga. Ya, tu beza dia. Sebab dua orang sahabat ni Al-Aghar ni hamba dia dulu. Lepas tu kedua-duanya memerdekakan, hamba yang dikongsi oleh mereka. Tak apalah. Itu faedah. Kalau Abu Dawud kata qala Abu Dawud tu, dia ada seni dari segi sanad dia. Dia nak ayat, nak mengajar kita lah cara nak faham sanad ni lagu mana. Babun nu'as fi salah. Kena berhenti saja. Wallahu a'lam.